Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Khamis ini, iaitu subjek Sirah. Okey, semua boleh bawa keluar buku teks Sirah tahun 4 dan terus buka muka surat 38. Muka surat 38. Sebelum ini kita ada baca tentang peranan masjid. Kita dah belajar tentang masjid-masjid di dalam sejarah Islam. Masjid pertama, apakah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah? Apakah 3 masjid utama dalam sejarah Islam? Dan apakah peranan masjid ini dalam sejarah Islam? Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada pentadbiran. Pentadbiran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, sama-sama kita tengok pada muka surat 38. Okey, kita akan bacakan perenggan yang pertama. Okey. Sama-sama tunjuk dan ikut bacaan ustaz. Okey. Kuasa pemerintah dan pemimpin yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilantik Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah dalam alam ini. Sebenarnya pentadbiran pemerintahan ini hakikinya adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menciptakan manusia untuk menjadi pentadbir, untuk menjadi pemerintah di atas muka bumi ini. Okay, baik. Teruskan lagi. Dalam Islam, pemerintahan atau pentadbiran yang dijalankan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, melakukan sesuatu dengan adil. Yang kedua, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menegakkan yang ma'ruf. Okey, ma'ruf ni apa? Bulatkan ma'ruf. Ma'ruf ini adalah perkara yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Okey, jadi ma'ruf ini adalah perkara yang diperintah oleh Allah untuk dibuat. Allah perintah untuk solat. Jadi kita perlu solat. Itulah ma'ruf. Okey, baik. Yang keempat, mencegah yang mungkar. Tadi ma'ruf, ini mungkar pula. Ma'ruf ini adalah segala perkara yang disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah. Mungkar ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya Allah kata jangan mencuri. Jadi janganlah mencuri. Itu adalah mungkar. Perkara-perkara mungkar adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan makan babi. Jadi janganlah makan babi. Itu adalah perkara yang mungkar. Perkara yang dilarang oleh Allah. Ma'ruf adalah perkara yang disuruh oleh Allah. Mungkar adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, baik. Yang kelima, tunduk kepada perintah Allah. Okey, jadi ini adalah lima prinsip. Kalau kita menjadi pemimpin, kita perlu gunakan 5 prinsip ini. Kita kena ikut 5 prinsip ini. 5 prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Baginda merupakan orang yang pertama menegakkan negara Islam. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama menubuhkan negara Islam, iaitu negara apa? Negara Madinah. Negara Madinah merupakan negara yang pertama sekali dalam Islam. Okey, baik. Kita tengok nombor 1. Baginda menjadi pemimpin negara. Yang kedua, baginda menjadi pemimpin masyarakat. Yang ketiga, baginda menjadi pemimpin dalam solat, iaitu imam. Yang keempat, baginda menjadi panglima tentera dalam peperangan. Okay. Kota Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Okey, baik. Kita pindah kepada muka surat 39. Okey.
Kita tengok pada muka surat 39. Banyak perkara yang dapat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pertama, apa yang bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin negara, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Yang pertama sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membina masjid. Membina masjid sesudah cuba kita ulang kaji balik. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, sesampai sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, perkara pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina masjid, yang mana kita kenali masjid tersebut sebagai Masjid An-Nabawi. Tanah Masjid Nabawi itu Nabi beli daripada siapa? Nabi beli daripada 2 orang anak yatim. Bila Nabi beli saja tanah itu, terus Nabi binakan masjid yang sekarang ini kita kenali sebagai Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Nabi. Okey, baik. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Ini yang Ustaz cerita tadi. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar dan Muhajirin. Muhajirin siapa? Muhajirin adalah para sahabat yang mengikut hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Nabi daripada kota Madinah, daripada kota Mekah ke kota Madinah, berhijrah, berpindah ke kota Madinah. Ansar pula siapa? Ansar ini adalah penduduk asal Madinah. Penduduk asal, orang yang asal lah, orang asal. Contohnya macam katakan dekat sini kamu memang orang setiawan, memang orang asal setiawan. Kemudian kawan kamu datang daripada Kedah. Kamu adalah penduduk asal. Dan kawan kamu yang dari Kedah itu adalah orang yang berhijrah, orang yang berpindah. Jadi kamu jumpa dengan dia, kamu kawan dengan dia. Itu maksud dia, kamu bersaudara dengan dia. Okey, baik. Yang ketiga, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Yang ini Ustaz cerita tadi. Nabi telah mempersaudarakan orang-orang Ansar, iaitu orang-orang asal Madinah, dengan orang-orang yang mengikuti hijrah Nabi, orang-orang Muhajirin. Nombor 4, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Bila sampai je Nabi dekat Madinah, Nabi bina masjid, Nabi mempersaudarakan orang Ansar dan juga Muhajirin. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan orang bukan Islam, terutamanya orang-orang Yahudi. Macam-macam lah perjanjian yang Nabi buat dengan orang Yahudi ketika itu. Orang Yahudi boleh berniaga dekat mana, dekat pasar mana, kat mana orang Yahudi tak boleh berniaga, apa yang cukai apa yang perlu dibayar oleh orang-orang Yahudi ketika itu kepada orang Islam. Macam-macam lah perjanjian-perjanjian dengan orang bukan Islam yang aman, yang bukannya orang bukan Islam yang berperang dengan orang Islam. Tidak, ini adalah orang Islam yang aman, orang bukan Islam yang tidak berperang, yang aman, yang tinggal di negara Islam. Macam kita sekarang ni lah, kita ada macam-macam kan. Ada orang India, ada orang Cina, ada orang ni lah, orang putih pun ada. Itu orang bukan Islam, tetapi orang bukan Islam yang baik, yang tidak berperang dengan orang Islam. Okey, baik. Yang kelima, membantu dasar untuk negara. Membentuk dasar untuk negara. Dasar untuk negara apa? Untuk negara Islam Madinah. Apa dasar dia? Nabi Nabi bentuk satu piagam Madinah. Piagam Madinah itulah dasar untuk negara Islam ketika itu. Baik, yang keenam, memantapkan sistem kemasyarakatan. Yang ketujuh, menubuhkan struktur pemerintahan. Yang kedelapan, menubuhkan institusi percukaian. Yang kesembilan, mengembangkan Islam. Dan yang ke-10, menunjukkan
contoh yang baik. Itu yang terutamanya. Seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, dia akan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak buah dia. Okey, baik. Kita tengok penganjaran. Okey, yang pertama, pemerintah yang adil ialah pemerintah yang bersifat jujur, amanah dan bertanggungjawab. Seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh pemerintah yang kamil. Kamil ni apa maksud dia? Kamil ini adalah sempurna. Okey, boleh bulatkan dan tulis sempurna. Sin, mim, pa, waw, ra, nun, alif. Sempurna. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang sangat sempurna. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, kerja rumah kamu, keluarkan buku tulis sirah dan apa yang Ustaz nak kamu buat. Okey, kamu salin yang ini. Salin yang ini. Okey, tulis dulu ayat yang ini. Okey, tulis tarikh. Okey, tulis hari dan juga tarikh. Kemudian salin daripada sini. Okey. Kemudian sambung 1 sampai 10. Selang 1 ya. Tulis dah nombor 1, selang. Tulis nombor 2, selang. Tulis nombor 3, selang. Okey, sampailah nombor 10. Kalau tak muat, buat muka surat sebelah. Okey, tak perlu tulis hari ya. Kalau dah buka muka surat sebelah, tak perlu tulis hari, tak perlu tulis tarikh dah. Tulis je terus. Sambung saja nombor ini 1 sampai 10. Okey, baik. Itu saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.